Salam sejahtera dan selamat datang. Selamat kembali ke channel ini, Current Sphere MY. Channel di mana kita bedah realiti politik tanah air tanpa tapisan, tanpa sugarcoat, dan tanpa berpihak. Hari ini, di dalam video kali ini kita ingin bincang satu topik, satu isu yang agak panas, menarik, dan cukup menggugah minda. Datuk Seri Rafizi Ramli dan pelawaan misteri yang beliau terima. Nah, bukan satu, bukan dua, tapi berpuluh-puluh message yang mengajak beliau meninggalkan PKR dan lompat ke parti lain, khususnya PAS. Kejap. Sejak bila pula PAS berminat ingin mengangkat Rafizi? Dan kenapa Rafizi menjadi sasaran sekarang? Mari kita kupas dan rungkaikan segala kemungkinan serta persoalan yang mungkin tidak semua orang berani tanya secara terbuka. Kamu semua sudah ready? Jom. Baru-baru ini dalam satu program Jelajah Hidupkan Idealisme Reformasi dalam ujian kuasa atau singkatannya HIRUK, HIRUK, yang diadakan di Kelantan, ya, negeri kubu kuat PAS sendiri. Rafizi mendedahkan sesuatu yang tidak ramai boleh jangka. Dalam suasana santai tetapi penuh dengan makna, beliau berkata bahwa beliau menerima banyak message daripada orang awam, termasuklah penyokong PAS, UMNO, dan juga pihak pembangkang yang secara terang-terangan menyatakan simpati terhadap dirinya susulan situasi yang berlaku dalam pemilihan dalaman PKR. Ada message itu yang berbunyi, YB, saya simpati dengan YB. Percayalah, hanya di PAS, YB akan diangkat lebih tinggi. Nah, menarik kan? Bayangkan, Rafizi yang selama ini dilihat sebagai tokoh reformasi, pendukung utama agenda Anwar Ibrahim dan PKR, kini menjadi sasaran pelawaan untuk menyertai PAS. Dan pelawaan ini bukan datang daripada pucuk pimpinan parti, tetapi daripada orang ramai, penyokong akar umbi. Jadi persoalannya, kenapa mereka begitu yakin bahwa Rafizi akan diangkat jika berada dalam PAS? Apa yang dimaksudkan dengan diangkat? Dari sudut jawatan, pengaruh, atau mungkin hanya satu metafora untuk penghargaan yang tidak beliau peroleh dalam PKR? Dan Rafizi menjawab dengan nada yang tenang tetapi tegas. Katanya, terima kasih. Sama ada PAS atau mana-mana parti lain, saya tidak berminat. Saya hanya kenal satu parti. Saya berada dalam parti ini melalui kekalutan dan segalanya, bukan kerana jawatan. Satu kenyataan yang menunjukkan kesetiaan, tetapi dalam masa yang sama kita tidak boleh menafikan bahwa ini juga satu bentuk pertahanan, kerana dari segi realiti, PKR sendiri sedang mengalami cabaran dalaman yang cukup besar. Kita semua tahu, selepas pemilihan parti lepas, terdapat sorak-sorak yang mendakwa Rafizi semakin tersisih, terutamanya apabila beberapa calon yang disokongnya tidak menang. Rafizi turut mengingatkan bahwa penyokong PAS satu ketika dahulu sangat mengikuti ceramah-ceramahnya, terutamanya ketika PAS bersama Pakatan Rakyat. Waktu itu Rafizi adalah poster boy reformasi yang terkenal dengan pendedahan skandal-skandal besar seperti NFC dan 1MDB. Nama beliau begitu gah di kalangan rakyat yang anti-establishment, termasuk dalam kalangan penyokong PAS. Jadi apabila kini beliau tampak tersepit dalam partinya sendiri, tidak pelik jika nostalgia lama itu kembali dan mereka mula berpikir, kenapa tidak Rafizi bersama kami semula? Nah, tapi yang lebih menarik adalah apabila Rafizi menyebut tentang Sanusi. Ya, Datuk Seri Muhammad Sanusi Madnor, Menteri Besar Kedah daripada PAS. Rafizi secara sinis menyatakan bahwa beliau menghormati semua parti kecuali Sanusi yang kononnya mahu menulis surat kepada Nurul Izzah. Kita tahu hubungan antara Rafizi dan Sanusi tidak pernah mesra. Mungkin berbeza gaya, mungkin berbeza prinsip. Tapi kenyataan ini juga membuka satu lagi persoalan. Adakah ini bermakna Rafizi sebenarnya terbuka untuk berbicara dengan PAS secara umum, cuma bukan dengan individu seperti Sanusi? Nah, sekarang mari kita tanya soalan yang lebih dalam.
Kenapa pelawaan ini muncul sekarang? Kenapa PAS dilihat begitu terbuka untuk menerima Rafizi, seorang tokoh yang seringkali mengkritik cara politik mereka? Adakah PAS sebenarnya sedang mengatur langkah untuk menyelamatkan tokoh-tokoh yang mula terpinggir dalam PH demi membina kekuatan politik baru? Kalau kita lihat sebelum ini, PAS pernah berjaya memancing beberapa tokoh dari UMNO dan juga bekas pemimpin PKR yang kecewa dengan hala tuju gabungan mereka. Jadi, adakah Rafizi juga sedang diintai sebagai satu lagi trofi? Dan lebih menarik lagi, adakah Rafizi sendiri sebenarnya sedang mempertimbangkan kemungkinan ini, walaupun secara luaran beliau menafikannya? Kita semua tahu, dalam politik yang dinafikan hari ini boleh menjadi kenyataan esok. Tidak perlu pergi jauh. Tengok saja sejarah politik Malaysia dalam 2 dekade lepas. Beberapa ramai tokoh besar yang pernah berkata, saya tidak akan lompat parti, tetapi akhirnya melakukannya atas alasan prinsip, tekanan, dan juga strategi. Bukan itu saja, kenyataan Rafizi bahwa beliau kekal dalam PKR bukan karena jawatan juga menimbulkan tanda tanya. Adakah ini satu bentuk kekecewaan tersirat terhadap keadaan dalaman parti yang kini dikuasai penuh oleh kem Anwar Ibrahim? Kita tahu dalam banyak isu seperti perancangan ekonomi, pelaksanaan subsidi bersasar, dan naratif ekonomi masa depan, Rafizi kadangkala kelihatan membawa pandangan yang berbeza berbanding dengan Perdana Menteri sendiri. Mungkinkah ketegangan ini sebenarnya lebih daripada yang kita nampak? Siapa tahu kan? Dan kita kena akui juga, realiti politik hari ini sangatlah cair. PAS kini bukan lagi PAS zaman Tok Guru Nik Aziz. Gaya politik mereka lebih berstrategi, lebih pragmatik, dan sangat fokus kepada angka serta pengaruh. Jika mereka nampak peluang untuk menawan tokoh populer yang kecewa dengan parti asalnya, mereka tidak akan lepaskan. Dan bagi Rafizi, walaupun buat masa ini beliau tegas menolak, tekanan dari dalaman parti sendiri mungkin satu hari nanti membuatkan beliau terpaksa berpikir semula. Jadi, apakah pendapat Anda semua? Adakah Rafizi akan kekal setia kepada PKR walau apapun yang berlaku? Atau adakah kita sedang melihat permulaan kepada babak baru politik Malaysia di mana Rafizi akhirnya akan berpindah ke platform yang lebih menghargai idealisme beliau? Dan lebih penting, kalau benar PAS serius mahu menerima Rafizi, adakah itu bermakna mereka juga bersedia menerima gaya politik reformasi yang progresif, atau ini hanya satu taktik pecah belah musuh? Dan untuk yang terakhir, apakah ini satu permainan psikologi oleh Rafizi sendiri untuk memberi isyarat kepada kepimpinan PKR bahwa beliau masih mempunyai nilai yang tinggi, bahwa kalau mereka tidak menghargainya, ada pihak lain yang sedia mengangkat beliau? Baiklah, kawan-kawan semua. Politik Malaysia penuh dengan kejutan. Hari ini sahabat, esok tiba-tiba jadi lawan. Hari ini penafian, esok tiba-tiba pengumuman rasmi. Maka jangan cepat percaya, tetapi jangan juga buta untuk menilai. Apa yang pasti, kisah Rafizi dan pelawaan daripada PAS ini baru sahaja bermula. Baiklah kawan-kawan, jangan lupa untuk kongsikan ataupun ulaskan pandangan serta pendapat Anda di ruangan komen di bawah. Kalaulah Anda jadi Rafizi, adakah Anda akan kekal dalam PKR? Atau terima sajalah pelawaan PAS? Apa kata Anda? Baiklah, sebelum menamatkan video kita pada kali ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel ini Current Sphere MY untuk lebih banyak analisis berani dan tajam. Jumpa lagi di dalam video yang akan datang. Ingat, politik bukanlah sekadar angka, tetapi permainan kuasa yang penuh dengan drama. Salam sejahtera dan salam hormat, salam perjuangan. Sekian sahaja semua, terima kasih.